A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan sihat-sihat, sejahtera dan di dalam payungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang baru lepas solat subuh berjemaah di masjid, ada yang baru lepas baca Quran secara berjemaah dan ada juga baru lepas baca Yasin tadi. Dan sekarang ini kita nak sambung lagi pengajian kita dalam tafsir dan taranum surah As-Saffat ayat 22 sehingga ayat 24. Dah siap ke belum dengan tafsir tu? Okey, baik. Pada hari ini kita bawakan kepada anda tuan guru kita Al-Fadil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur dan iman sihat ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Orang muda segak bergaya. Terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan kalau kita tengok di kaca TV ni Ustaz, para penonton kita, ibu-ibu kita, kakak-kakak kita, abang-abang, ayah-ayah kita dah siap bersedia dengan tafsir kita yang kita gunakan pada hari ini, tafsir terjemahan Ar-Rahman Ustaz, yang mana menjadi rujukan kita pada hari ini untuk kita mengupas surah As-Saffat ayat yang ke-22 sehingga ayat yang ke-24. Jadi kepada para penonton sekalian, kalau anda nak cuba hubungi kita ataupun mengajukan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz, boleh terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, mungkin ada yang nak berteranum pagi ni bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Tapi sebelum kita nak mulakan kita punya perbincangan dalam ayat-ayat yang kita akan bacakan sebentar saja lagi, kita nak dengar dulu macam biasa taranum daripada Al-Fadhil Ustaz. Hari ni taranumnya taranum apa tu Ustaz? Kita cuba taranum Nahwan insya-Allah. Nahwan, masya-Allah, saya kalau super jadi favorite Ustaz. Saya favorite Nahwan. Baik. Jadi jom kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal Ustaz. Baik, surah As-Saffat ayat 22 sehingga ayat nombor 24 kita membaca dengan menggunakan taranum Nahwan. Bismillahirrahmanirrahim. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون صدق الله العظيم. Ayat 22 sehingga ayat nombor 24 terjemahannya, Allah berfirman kepada malaikat, himpunkanlah orang-orang yang zalim itu dan orang-orang yang berkeadaan seperti mereka serta benda-benda yang mereka sembah. Ayat 23, mafhumnya yang lain dari Allah serta hadapkanlah mereka ke jalan yang membawa ke neraka dan hentikanlah mereka menunggu kerana sesungguhnya mereka akan disoal. Baik, Dai Aiman dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Al-Quranul Karim 114 surah, para ulama telah menyatakan secara umumnya Al-Quran memberikan peringatan kepada 5 perkara. Yang pertama, Al-Quran akan menyebutkan peristiwa kejadian jagat raya, ya, alam semesta, langit, bumi, kejadian pertukaran siang dan malam. Ini nombor 1. Nombor 2, Al-Quran juga akan menceritakan tentang hakikat kejadian manusia. Nombor 3, Al-Quran akan menceritakan tentang yang disebut sebagai peristiwa-peristiwa ataupun kisah-kisah umat terdahulu. 3. Dan yang keempat, Al-Quran menceritakan tentang khabar-khabar gembira tentang syurga. Dan yang kelima, Al-Quran juga memberikan peringatan, ancaman-ancaman berkaitan dengan yang akan berlaku, iaitulah neraka. Jadi ini 5 perkara
secara umumnya Al-Quran membicarakan tentang 5 perkara pokok ini. Baik, para penonton, bila kita sebut tentang surah As-Saffat, kita mesti melihat dan kita memandang dalam ilmu tadabbur. Kita faham bahawasanya surah As-Saffat ini diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana zaman pertengahan ataupun di hujung waktu ketika baginda Rasulullah dan umat Islam berada di Makkah Al-Mukarramah. Seperti yang kita tahu dari Aiman, ketika Rasulullah berada di peringkat pertengahan dan di peringkat hujung-hujung waktu berada di Makkah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan dakwah secara terbuka. Ya, selepas Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan dakwah kepada ashiratul aqrabin, kepada kaum kerabat yang terdekat. Disitulah permulaannya Rasulullah ditentang, Rasulullah diugut, Rasulullah diancam dan sebagainya. Sehinggalah klimaknya apabila Rasulullah naik ke Bukit Safa, baginda menghimpunkan penduduk Mekah pada waktu itu, semata-mata baginda mahu menyatakan baginda ialah Rasul yang akan menyampaikan risalah wahyu, risalah Allah Azza wa Jalla. Pada waktu itulah Abu Jahal, Abu Lahab and the gang ini, mereka menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Dan kalau kita lihat dalam sejarah penurunan Al-Quran Al-Karim ketika berada di Makkah, antara perkara utama yang ditolak musyrikin Makkah, mereka tak mahu beriman, antaranya ialah tentang hari akhirat, hari kebangkitan. Mereka tak percaya langsung, mereka tolak apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pendapat mereka, musyrikin Makkah ini, lepas mati itu mati ya, habis begitu sajalah. Jadi para penonton rahmati Allah, lanjutan ayat yang dibicarakan pada Sabtu lepas oleh Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Haji Ali kita. Jadi pada hari ini ayat 22 sampai 24 kita akan melihat tentang satu perkara, iaitulah bagaimana orang yang tidak beriman kepada Allah ini, mereka akan dihimpunkan untuk dimasukkan, dihumbankan dalam neraka Allah, wal'iyadzubillah, wallahu a'lam. Baik, itu dia. Dalam kita melihatkan bagaimana Nabi SAW mengembangkan dakwahnya dan diperintahkan untuk dakwah secara terbuka, dihimpunkan, dan di saat diberitahu tentang beriman kepada Allah SWT, ada yang nak ikut dan ada yang tak nak ikut. Jadi kita melihatkan dalam ayat-ayat yang kita bicarakan pada hari ini adalah dihimpunkan orang-orang yang zalim untuk dicampakkan ke dalam neraka. Baik, Ustaz. Jadi kita nak menelusuri ataupun kita nak mentadabur ayat-ayat ini satu persatu, Ustaz, ya. Yang mana kalau kita melihatkan gambaran uhyuru, yang mana satu perkataan yang pada kita satu perhimpunan, dan mungkin perkara ini yang bakal juga kita hadapi di hari akhirat kelak, Ustaz. Dan bagaimana kita nak melihat bagaimanakah gambaran yang dapat kita lihat perhimpunan mungkin di hari akhirat kelak tidak seperti yang berada di dunia, malah lebih menyakitkan dan lebih memedihkan. Jadi mungkin Ustaz boleh beri gambaran apa sebenarnya perkataan uhyuru itu sendiri, Ustaz? Baik, perkataan uhyuru ini ialah arahan Allah kepada malaikat supaya menghimpunkan uhyurul ladzina zalamu, himpunkan orang-orang yang zalim itu di satu tempat. Kalau kita tengok dalam sebagai contoh tafsir Al-Imam Ibn Kathir, antaranya telah dicatatkan pandangan contohnya Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Ibn Abbas, dan yang lain-lainnya. Maksud orang yang zalim dalam ayat ini, maknanya orang zalim itu, orang yang zalim atas dunia ni, di hari akhirat mereka akan dihimpunkan pada satu tempat. Jadi jumhur ulama telah mengatakan maksud zalim dalam ayat ini ialah orang yang atas dunia ni dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, pemakan riba, di hari akhirat mereka akan dihimpunkan satu tempat. Peminum arak, ya, atas dunia dia minum arak, di hari akhirat nanti Allah Ta'ala akan himpunkan dia satu tempat. Penzina, ya, di atas dunia ini dia berzina, di hari akhirat mereka akan dihimpunkan di satu tempat. Maknanya jumhur para mufassirin telah bersepakat ataupun bersependapat maksud uhyurul ladzina zalamu, orang yang zalim kepada Allah atas dunia ini,
Maksudnya ialah orang yang melakukan dosa, maksiat dan mereka tidak beriman kepada Allah, mereka tidak bertaubat kepada Allah, di hari akhirat mereka akan dihimpunkan di satu tempat. Karena itu tuan-tuan, orang yang tidak beriman kepada Allah di hari akhirat nanti, mereka sebut apa? وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ. Pada saat mereka dihimpunkan di hari akhirat, mereka kata, Ya Allah, wahai Tuhan, celakalah kami hari ini. Dia menyesal sungguh-sungguh. Celakalah kami pada hari ini. Rupanya hari ini hari pembalasan. Celakalah kami hari ini. Atas dunia dahulu, mereka tak beriman kepada hari pembalasan. Mereka tak percaya kepada hari pembalasan. Mereka mempersenda-sendakan hari pembalasan. Hari akhirat nanti, mereka dengan penuh menyesal disebut, وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ. Hari ini rupanya hari pembalasan, celaka sungguh. Tak gunalah kami ini hari ini, menyesal. Kemudian, disebut juga, هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. Lalu malaikat berkata kepada mereka, tengah-tengah mereka duduk bersedih, berduka cita, mengeluh ni, malaikat kata kepada mereka, inilah hari yang akan memutuskan hukum nasib kamu, yang akan memberikan balasan kepada kamu, dan hari inilah hari yang telah kamu dustakan. Jadi ini bayangan ataupun gambaran yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Di hari akhirat inilah yang akan berlaku. Dan tuan-tuan puan rahmati Allah, bila kita berada pada hari akhirat, tentu sekalilah kita akan teringat balik apa yang berlaku di atas dunia ni. Apa ayat Al-Quran, apa hadis sunnah Rasulullah yang kita dengar, ya kita akan teringat balik, ya Allah, rupanya ini, rupanya ini, rupanya ini. Waktu itu dah terlambat dah untuk kita kembali bertaubat kepada Allah, sebab Allah Ta'ala bagi ruang seluas-luasnya kepada kita untuk bertaubat sekarang ini. Orang Kedah kata la ni. Baik. Jadi cuma persoalannya Ustaz, adakah kita ni tergolong di kalangan orang-orang yang zalim ni? Siapa sebenarnya yang zalim ni? Para penonton nak tahu jawapannya? Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang mungkin ada yang baru buka TV kan. Bersama dengan kita pada hari ini, kita membincangkan tafsir dan taranum surah As-Saffat ayat 22 sehingga ayat 24. Cepat buka tafsir tu. Kita nak belajar dengan Al-Fadhil Ustaz pada hari ini. Tapi terlepaslah tadi Al-Fadhil Ustaz dah bertaranum dah pun. Dan mungkin kejap lagi Ustaz akan taranum lagi. Okey. Baik para penonton sekalian, tadi Ustaz ada sebut tentang bagaimana orang yang zalim akan dihimpunkan sementara nak tunggu dicampakkan ke dalam neraka. Jadi ada soalan di Facebook bersama dengan sahabat kita ni Ustaz yang mana kita, kalau kita nak raikan Masrifah Nur Jama'in ni, dia tanya Ustaz, merujuk kepada ayat ini, ayat 22 tadi, apakah kezaliman yang dimaksudkan yang telah mereka lakukan? Apakah ayat ini merupakan perintah Allah SWT kepada malaikat yang menjaga neraka? Dan adakah ini termasuk semua pengikut-pengikut ahli keluarga mereka yang sama-sama ingkar dan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala? Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Puan Masrifah yang bertanya. Pertama sekali perkataan zalim dalam ayat ini. Zalim pada dalam ayat ini dikumpulkan orang-orang yang zalim.
Zalim itu bermaksud di atas dunia orang yang melakukan dosa, kemungkaran, maksiat yang mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak bertaubat kepada Allah. Jadi Al-Imam Al-Qurtubi dan juga Al-Imam Ibn Abbas ataupun Abdul Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan orang yang melakukan dosa tadi ni, penzina bersama dengan penzina, pemakan riba dengan pemakan riba dan seumpama dengannya, maknanya mereka ini akan dihimpunkan dengan geng-geng mereka. Maknanya ahli maksiat, orang yang tak beriman ini, mereka akan dikumpulkan bersama dengan rakan sejawat mereka, dengan geng-geng mereka. Baik, para penonton, kerana itu dalam tafsir, para ulama tafsir apabila datang kepada ayat ini, mereka memberikan beberapa nuqtah ataupun beberapa nota-nota penting, poin-poin penting untuk kita ambil pedoman. Nombor satu, di atas dunia ini jangan lupa carilah sahabat-sahabat yang beriman, sahabat-sahabat yang saleh dan salihah. Ya, anta ma'aman ahbabta. Kan? Maknanya kita ini akan tergolong, akan dihimpunkan di hari akhirat nanti dengan sesiapa ataupun dengan orang yang kita cintai, dengan orang yang kita kasihi. Kan itulah tuan-tuan, puan-puan, saya teringat ada seorang sahabat yang bernama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, namanya Thauban. Thauban ni tuan-tuan, dia cinta sungguh dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat, pada satu ketika itu Thauban lama tak jumpa Rasulullah, lama tak bertemu dengan Rasulullah. Mungkin faktor jarak lokasi kan. Jadi bila lama tak bertemu ni, Thauban diceritakan dia ni terlampau rindu, terlampau teringat pada Rasulullah, sehingga kan mukanya berubah jadi macam muka orang sakit. Kalau zaman bercinta dulu, Daya Iman, kan orang kata apa, mandi tak basah, makan apa tak kenyang, tidur tak lena. Baik, mana Thauban teringatnya dia kepada Rasulullah sampai dia ni muka macam orang sakit. Setelah lama tak bertemu, selepas itu dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila lihat muka Thauban, Nabi tanya kepada Thauban, "Kamu sakit ke Thauban?" Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok muka Thauban ni tak keruan, macam sakit. Jadi Thauban kata, "Ya Rasulullah, aku tak sakit ya Rasulullah. Aku tak demam, tak apa, tapi aku terlampau teringat kepada kamu. Aku cinta sungguh kepada kamu, kasih sungguh aku pada kamu ya Rasulullah. Bila lama tak bertemu ini sehingga aku jadi macam begini ya Rasulullah." Tuan-tuan, turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, bagaimana Allah Azza wa Jal menyatakan sepertilah dalam hadis tadi, di hari akhirat nanti kita akan dihimpunkan ya dengan orang yang kita cintai. Maknanya dengan para siddiqin, para syuhada, para salihin. Maknanya tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, di atas dunia ini kalau kita cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan akhirat nanti kita akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas dunia ini kita bercampur, kita bersahabat dengan orang-orang saleh dan salihah. Insya-Allah ya di hari akhirat nanti kita akan tergolong dengan golongan orang saleh dan salihah ini. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Jadi kita melihatkan keadaan seperti ini yang lebih menggerunkan kita bila mana sambungan daripada ayat selepas pada zalamu itu adalah wa azwajahum. Jadi sahabat kita di Facebook ni Ustaz, tadi ada bertanya Mas Ripah Nur Jamaah ini berkaitan dengan adakah yang turut sama ikut kita ke dalam neraka nanti adalah ahli keluarga kita yang mana sama-sama ingkar dan sama-sama mensyirikkan Allah SWT. Ini perkara yang menakutkan kita Ustaz. Bukan setakat kita je yang masuk neraka, malah mereka pun boleh jadi ahli keluarga kita pun ikut sama masuk ke dalam neraka. Adakah itu maksudnya Ustaz? Baik, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Baik, perkataan wa azwajahum itulah bermaksud orang-orang yang zalim dengan rakan sejawat mereka. Oh, rakan sejawat. Dengan teman-teman mereka yang sama-sama buat dosa, sama-sama buat maksiat, sama-sama tidak bertaubat kepada Allah, sama-sama tenggelam dengan dosa. Ya, maknanya itu perkataan wa azwajahum. Maknanya bersama-sama dengan teman-teman yang duk buat benda-benda mungkar, benda-benda maksiat. Itu pendapat yang pertama. Ada juga pendapat yang kedua, tetapi bukanlah pendapat jumhur, iaitulah orang-orang yang zalim ini akan dihimpunkan bersama dengan para isteri mereka yang kafir.
Ini adalah pendapat yang kedua, yang antaranya yang disebut oleh Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian dari iman, wa ma kanu ya'budun, dan akan dihimpunkan bersama-sama mereka dengan juga iaitu benda-benda yang mereka sembah di atas dunia. Baik, kerana itu tuan-tuan, zalim ini kata para ulama ada dua. Zalim yang pertama bermaksud zalim kita menyeberang ataupun kita bertentangan dengan hukum hakam Allah. Ya, maknanya kita buat perkara-perkara yang Allah haram atas dunia, kita buat juga. Kita buat perkara-perkara yang Allah tidak redha. Itu maksudnya zalim. Zalim yang terbesar iaitulah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini merupakan dua takrif ataupun dua pembahagian zalim mengikut para ulama. Jadi di hari akhirat nanti, bila sebut tadi zalim yang kedua iaitulah mensyirikkan Allah, orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini, di hari akhirat nanti dia akan dikumpulkan bersama dengan sembahan-sembahan ataupun benda-benda yang mereka sembah di atas dunia ini. Kerana itu tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila membaca ayat Al-Quran tentang ayat-ayat tentang azab, ayat-ayat tentang ancaman-ancaman neraka dan sebagainya, baginda sallallahu alaihi wasallam akan berdoa minta berlindung daripada azab ataupun ancaman-ancaman yang Allah Taala nyatakan dalam Al-Quranul Karim. Apabila baginda Rasulullah dan para sahabat membaca ayat-ayat tentang khabar-khabar gembira, berita-berita gembira, ya, tentang syurga, tentang nikmat kepada orang yang beriman, baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat untuk berdoa supaya mudah-mudahan orang beriman akan masuk seperti mana ayat yang Allah Taala bicarakan dalam Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan, antara zikir yang kita baca selepas solat kan, Allahumma ajirni minan nar, bukan antaranya Allahumma antas salam, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam sampai habis. Dan kemudian kita baca juga ya Allah selamatkan kita daripada azab api neraka kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Mungkin doa ni tuan-tuan kita rasa macam tak ada apa-apa sebab nampak macam selalu sangat kita baca. Sedangkan tuan-tuan rahmati Allah, doa ini ialah doa yang paling kerap dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara doa lagi yang paling kerap Rasulullah baca, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, tolonglah tetapkan aku ini di atas landasan agamamu. Jadi ini antara dua doa yang paling kerap dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Masya-Allah Ustaz. Dan kita dapat lihat bahawa ayat yang berada di hujung sekali, ayat yang ke-22 Ustaz, yang mana Ustaz sebutkan sebentar tadi, wa makanu ya'budun, adalah menyatakan bahawa bagaimana mereka ni menyembah selain daripada Allah SWT, iaitu mereka ni mensyirikkan Allah SWT. Jadi Hana Wancik ni ada nak tanya soalan di Facebook Ustaz. Okey. Yang mana soalannya, bagaimanakah mengikut, adakah mereka ni melakukan perbuatan zalim, mereka dihimpunkan mengikut kategori yang Ustaz sebutkan sebentar tadi, kalau penzina dengan penzina, kalau pencuri dengan pencuri dan sebagainya, adakah mereka ni disusun mengikut kategori perbuatan dosa mereka masing-masing, dan perbuatan zalim bagaimana yang dimaksudkan oleh Ustaz itu, dan adakah ia merupakan ada tingkatan-tingkatan kezaliman itu sendiri Ustaz, daripada sebesar-besar zalim, yang mana kalau kita faham bahawa dalam ayat ini menyatakan tentang orang yang syirik, itu adalah sebesar-besar perkara zalim yang dilakukan oleh manusia, dan bagaimana dengan tingkatan-tingkatan lain, adakah ia disusun mengikut kezaliman, tahap-tahap kezaliman yang mereka lakukan Ustaz? Baik, tuan-tuan rahmati Allah, pada ayat waqalu ya wailana hadha yaumuddin, kemudian hadha yaumul fasl alladhi kuntum bihi tukadzibun, ayat nombor 21, 20 dan 21, sebelum ayat nombor 22, Allah Ta'ala telah perintahkan kepada malaikat untuk, yang pertama, Allah perintahkan di hari akhirat nanti, orang yang mensyirikkan Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang buat dosa, orang yang buat maksiat ini, mereka akan dibezakan,
Maknanya tak akan berhimpun sekali antara mereka ini dengan orang yang beriman kepada Allah. Maknanya dah ada beza dah. Orang yang beriman kepada Allah duduk satu tempat, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang buat dosa maksiat duduk satu tempat. Satu. Yang kedua, malaikat dengan penuh kasar, malaikat dengan penuh bengis mengungkapkan perkataan ini, hadza yaumul fasl, hadza yaumul fasl alladhi kuntum bihi tukadzibun. Hari ini ialah hari pembalasan yang kamu dustakan dulu. Perkataan ini diungkapkan oleh malaikat kepada orang yang tidak beriman, orang yang buat dosa di atas dunia dahulu. Perkataan ini diungkapkan untuk mengejek, mempersenda-sendakan mereka ini. Maknanya, tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membalas apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang melakukan dosa kemungkaran di atas dunia. Jadi maknanya, tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ayat ini memberikan satu gambaran kepada kita bahawasanya marilah kita jadi orang yang beriman kepada Allah, orang yang tunduk patuh akur kepada Allah di atas dunia, kerana di hari akhirat nanti azab yang sangat pedih akan menimpa orang yang sengaja melawan ataupun menyeleweng daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Pedih macam mana tu neraka? Jadi kita nak cerita selepas ini. Selepas ni insya-Allah. Para penonton, sebab kadang-kadang mereka ambil dah tak apa. Nanti last kali masuk syurga juga. Tak semudah itu. Para penonton sekalian, kita nak lihat bagaimana gambaran neraka yang cukup azab, yang cukup pedih bagi orang yang zalim. Kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fahtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajhas sururi. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Para penonton sekalian, Murtada Dakwah Center, sebuah pusat komuniti Islam ulung yang dinamik, mengimarahkan fungsi masjid 24 jam sebagai aset ekosistemnya. Memecah stereotip masjid, Murtada Dakwah Center mendominasi trend dengan mewujudkan hub gaya hidup sunnah, dilengkapi stadium e-sukan, taman permainan kanak-kanak dalam masjid, kapsul hotel dan rumah kucing. Bakal menyinar sebagai mercu tanda Kedah Darul Aman 2030. Murtada Dakwah Center, di sini kecintaan Islami bermula. Alhamdulillah para penonton, kembali pada hari ini dalam perbincangan topik kita berkaitan dengan tafsir dan taranum surah Saffat ayat 22 sehingga ayat yang ke-24. Baik, Ustaz, para penonton kita dah panas dah di rumah sana tu. Orang kata tadi tak sabar nak mendengar kupasan Fadil Ustaz berkaitan dengan bagaimana panasnya api neraka ni, dan adakah api neraka ni adalah satu sekadar cerita-cerita yang hanya menakut-nakutkan kita supaya melakukan amal ibadah semata-mata, dan mungkin Ustaz boleh beri gambaran tentang neraka ini sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tentunya tuan-tuan, tentang perkara gaib ini, syurga, neraka, ia mestilah disuluh ataupun sumbernya mestilah daripada Al-Quran dan Sunnah ataupun hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tak boleh reka-reka benda ni kan, maknanya ada sumbernya, dalilnya. Baik, dalam sebuah riwayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, api dunia ni tuan-tuan, api dunia ni, narukum juz'un min 70 juz'an min nar jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, api dunia ni hanyalah
satu bahagian daripada 70 juzuk ataupun bahagian daripada api neraka. Api neraka Jahannam itu panasnya melebihi 69 kali ganda. Maknanya tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, cuba kita bayanglah api dunia hari ni pun tuan-tuan, kalau kena sikit, kalau sikit pun tangan kita ni apa, reflect tu kan, terus terangkat. Itu tak kena api lagi, sedikit sahaja. Kalau yang melecur seluruh badan tu tuan-tuan, ya Allah, boleh membawa maut. Itu baru satu bahagian daripada 70 bahagian dalam api neraka Jahannam nanti. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kerana itu saya teringat Abdullah bin Mas'ud, sahabat, dalam satu riwayat daripada Ibn Abi Dunya, satu hari ni Abdullah bin Mas'ud dia berjalan dengan seorang sahabat dia, jalan kaki lah, jalan, tiba-tiba tengok di tepi jalan tu satu tempat ni, tempat orang duk buat besi, tempa besi. Kalau orang Kelantan kata duk nepa. Maknanya kalau nak buat besi ke, nak buat keris ke, nak buat pedang ke, macam itulah kan. Okey, macam mana dia buat Datuk Iman? Maknanya dia akan masukkan besi tadi ni di dalam bekas api yang panas, yang sedang marak, yang sedang panas itu. Tuan-tuan, dalam riwayat ini Abdullah bin Mas'ud bila dia tengok si tukang besi ni memasukkan besi dalam api yang sedang marak, yang sedang panas, tiba-tiba terhenti langkah kaki Abdullah bin Mas'ud. Terhenti sebab apa? Terhenti kerana dia takut sangat tengok api yang sedang marak menjulang itu baru api dunia. Dia terhenti dan dia menangis. Jadi sahabat dia tanya, kenapa hang menangis ni? Hang teriak pasal apa ni? Abdullah bin Mas'ud kata, ini baru api dunia. Api akhirat lebih-lebih lagi lah. Jadi ini sebagai contoh bagaimana Abdullah bin Mas'ud takut sungguh dia. Kenapa? Dia teringat dalam surah Al-Waqi'ah, Allah Ta'ala cerita tentang ini, tentang supaya kita ambil perhatian dan ambil pengajaran api dunia yang sedang kita lihat, yang sedang kita gunakan kan. Kena ingat, api inilah juga yang akan membakar orang yang kufur, orang yang tidak beriman, orang yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Bukan kata kena api, malah dekat dengan api Allah pun kita dah tak sanggup dah Ustaz ya. Allah. Ini cabaran yang kita hadapi bila mana satu hari nanti kalau buat dosa kita masuk neraka. Baik Ustaz, kita ada pemanggil talian. Kita bersama dengan Encik Omar Abdul Majid. Dah bersedia ke di talian? Encik Omar? Itu dia. Okey, silakan. Ya, Assalamualaikum Da'i dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni pemanggil pertama ni. Silakan Tuan Haji. Ya, saya cuba ni tanya soalan saya begini, Ustaz. Ya. Ustaz ada sebut tadi mengenai ayat yang ke-22 surah As-Saffat ini yang mengatakan bahawa pesalah-pesalah ataupun orang yang zalim dengan Allah ni akan diasing-asingkan. Contoh kata Ustaz tadi, kalau minum arak satu tempat, pezina satu tempat dan sebagainya. Itulah. Jadi soalan saya begini Ustaz. Apakah sekiranya, contohnya saya lah Ustaz ya, saya ini kadang buat amal soleh, buat juga, tapi kadang-kadang tu tergelincir, tersilap juga, buat juga perkara yang tak baik, contoh maksiat buat juga. Jadi apakah orang yang melakukan antara dua ini, yang baik pun dibuat, yang buruk pun dibuat juga, adakah mereka ini juga diasing atau bagaimana tempat kesudahan pembalasan di hari akhirat kelak? Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Umar, satu soalan yang sebenarnya memberi tamparan kepada saya juga Ustaz maknanya kita ni buat dosa dan mungkin kita ada juga buat amal. Di mana tempat kami ni Ustaz? Allah. Kerana itulah tuan-tuan pemerintah rahmati Allah. Terima kasih Tuan Haji yang bertanya tadi. Dalam kehidupan kita ni tuan-tuan perempuan, termasuk dari saya lah, peringatan kita sebagai hamba, ada satu benda yang kita jangan terlepas dalam hidup ini. Jangan lepas benda ini. Kalau terlepas benda ini, rugi kita dunia dan akhirat. Apa dia? Iaitulah keampunan daripada Allah. Kerana itu dalam Al-Quran, doa yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita, dan doa ini disebut oleh Nabi Adam AS, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi
kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak ampunkan kami, sekiranya Engkau tidak rahmat belas kepada kami akan tergolong dalam golongan orang yang rugi. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, kerana itulah pemurahnya Allah, maha pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala memberikan keampunan kepada kita walaupun dosa kita setinggi langit, walaupun dosa kita sebanyak pepasir di lautan, ya, walaupun dosa kita sebanyak itu pun Allah Taala, rahmat Allah lebih luas daripada itu. Kerana itu tuan-tuan, saya teringat satu kisah bagaimana Rasulullah cerita kepada para sahabat. Seorang lelaki Bani Israel namanya Al-Kifli. Al-Kifli ni tuan-tuan memang terkenal lah, dia ni ahli maksiat, orang yang buat dosa, memang terkenal. Pada satu hari ada seorang perempuan, seorang gadis, pada waktu itu dia perlukan duit dari Aiman. Tak ada duit, nak pinjam ke orang, adik-beradik pun tak ada duit, jadi terpaksa akhir sekali jumpa dengan Al-Kifli nak pinjam duit. Bila nak pinjam duit, bertemu dengan Al-Kifli, salah orang lah dia jumpa. Al-Kifli letak syarat, kamu boleh ambil duit aku boleh bagi pinjam, tapi dengan syarat kamu kena berzina dengan aku dulu. Itu syarat yang diberikan oleh Al-Kifli. Baik, kemudian tuan-tuan, dalam riwayat, ketika betul-betul posisi untuk melakukan zina, tiba-tiba wanita ataupun gadis tadi ini menangis. Al-Kifli bila tengok wanita ataupun gadis ini menangis, dia pun jadi sedih juga. Kan? Kerana itu walaupun muka pecah tembok, tapi dalam hati ada taman. Betul. Kan? Baik, bila wanita itu menangis, gadis itu menangis, asbab hidayah sampai kepada Al-Kifli. Al-Kifli pun jadi simpati. Al-Kifli tanya, kenapa kamu menangis? Gadis itu bagi tahu, tuan, saya tak sanggup buat dosa zina ni. Saya tahu berdosa zina ni, saya tahu. Tapi disebabkan saya tak ada jalan dah. Saya dah tak ada jalan dah. Saya terpaksa juga nak pakai duit ni. Saya terpaksa untuk berzina dengan tuan. Tuan-tuan, asbab hidayah sampai kepada Al-Kifli. Al-Kifli pun pada waktu itu dia rasa insaf, dia rasa bersalah, dia pun minta ampun kepada Allah, dan dia kata kepada gadis tersebut, kamu ambillah duit ini, kita tak payah berzina, kamu ambil duit ni, kamu gunalah untuk keluarga kamu. Tuan-tuan, asbabnya pada waktu tersebut Al-Kifli insaf, minta ampun kepada Allah, taubat, dan dia janji dia nak tinggal betul-betul, nak tinggalkan semua dosa-dosa yang dia dah buat sebelum ni. Dia minta maaf kepada Allah, dia tak mau buat dah. Tuan-tuan, ringkas cerita dalam riwayat tersebut, Nabi SAW menyatakan pada malam itu hari yang sama, Al-Kifli telah meninggal dunia. Tuan-tuan, Nabi kata telah ditulis di pintu rumahnya, rumah Al-Kifli itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dosa-dosa Al-Kifli. Dan yang iman, tengok, dia sempat taubat mungkin tak sampai 24 jam. Tak sampai sehari pun. Mungkin setengah hari je. Tetapi rahmat Allah maha luas, Allah telah mengampunkan dosa-dosa Al-Kifli. Jadi rahmat Allah begitu luas, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tak digolongkan dalam golongan orang yang melakukan dosa dan maksiat dan kemungkaran di hari akhirat. Wallahu a'lam. Baiklah, kita nak berehat seketika Ustaz. Ya. Fadil Ustaz, para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nuru fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri.
Alhamdulillah kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru pada hari ini dalam topik perbincangan tafsir dan taranum surah As-Saffat ayat 22 sehingga ayat yang ke-24. Sebesar mana pun dosa kita, seluas mana pun kesalahan kita, teruslah minta ampun kepada Allah SWT. Sebaik-baik pendosa adalah yang bertaubat kepada Allah SWT. Baik para penonton sekalian, pada hari ini kita nak bincangkan topik yang cukup menarik, iaitu berkaitan dengan orang yang zalim akan dihimpunkan dan akan dicampakkan ke dalam neraka. Takut-takut kita tergolong di kalangan itu. Baik, para penonton sekalian, kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz dan kita nak jawab soalan-soalan yang ada pada hari ini yang diajukan oleh sahabat kita. Tapi sebelum tu Ustaz, kita ada pemanggil di talian ni, Tuan Haji Tokeno ni daripada tadi lagi. Alhamdulillah. Okey, Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Haji Tokeno. Okey, Tuan Haji. Baik, persoalannya. Ini azab adalah bukan kepada lain yang degil kafir lah dengan cakap. Jadi saya nak minta Ustaz, kenapa orang zalim dan degil memang tak nak ingat kata Allah walaupun dah diamaran, walaupun tunjuk contoh itu macam COVID, kalau dah tunjuk macam ini baru ni batang kaki berkalahan supaya maknanya adalah dan kita hanya menjalani merosakkan yang Allah SWT. Jadi saya minta batang, adakah betul orang yang kecil dan zalim hati terlalu keras? Contoh-contoh yang patutnya dia kena berubah lah ya. Aku ni dalam zalim dia kena kena dan betul nak buat lagi kan. Tak pandang itu sendirilah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Ustaz. Tapi sebelum kita nak menjawab soalan ni, kita nak mengucapkan takziah kepada keluarga yang terlibat dalam kemalangan semalam Ustaz. Tanah runtuh di Batang Kali, dan kita doakan ataupun kita sedekahkan Al-Fatihah kepada keluarga mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, soalan yang pada saya cukup menyentuh jiwa, menyentuh perasaan kita Ustaz. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan pelbagai jenis ujian, pelbagai jenis bala yang diturunkan kepada kita, tapi masih ramai lagi yang belum sedar, dan masih lagi ramai yang belum lagi takut dengan apa yang Allah turunkan, seolah-olah macam biasalah tu bencana alam katanya. Jadi bagaimana manusia ini nak menjadi sedar dengan apa yang berlaku, dan ini sebenarnya adalah amaran daripada Allah SWT. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, para penonton yang rahmati Allah, tentunya kita orang yang beriman mesti kita sentiasa mengambil iktibar dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Apa yang berlaku ini ialah satu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengetuk pintu hati kita untuk kita cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya teringat ada seorang yang bernama Al-Ahnaf bin Qais. Al-Ahnaf bin Qais dia cuba buat ini peribadi kepada diri dia lah. Dia memperingatkan diri dia tadi ini, dalam satu riwayat kata dia sengaja mencelup tangan dia tadi dalam api kecil, maknanya tempat yang panas lah. Dia celup, panas, dia angkat, dia kata, Ahnaf, kamu berani, dia kata kepada diri dia sendiri, wahai Ahnaf, kamu masih berani lagi buat dosa, kamu masih lagi berani buat dosa, nah kamu rasakan panas api ni. Itu yang dibuat untuk diri dia lah, untuk memperingatkan diri dia. Jadi maknanya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kerana itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita satu doa. Apabila kita ditimpa musibah, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ya Allah, Engkau berikanlah pahala kebajikan kepada aku atas musibah yang Engkau timpakan kepada aku ini, yang Engkau uji aku ini, ya Allah. Wa akhlif li khairan minha, dan ya Allah, Engkau gantikanlah kepada aku sesuatu yang lebih baik.
Dan yang Nabi ajar juga pada kita, bila kita dengar musibah, bila ada ujian, ada bencana, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, beruntunglah orang yang sentiasa mengambil iktibar dan dia buat perubahan diri dia dengan seberapa segera yang mungkin. Sebab kita tak tahu kan bila tarikh akhir kita atas dunia ini. Jadi beruntunglah orang yang ambil iktibar dan buat keputusan segera untuk tambah baik dirinya. Wallahu a'lam. Itu dia. Maknanya apa yang berlaku di persekitaran kita ni sebenarnya memberikan satu peringatan kepada kita. Seperti mana sebelum ni kita dalam pandemik wabak COVID-19, itu satu peringatan. Dan juga kadang-kadang kita diberi sesama ataupun demam, batuk dan sebagainya, itu juga peringatan yang mana Allah melihatkan kepada kita bahawa kita perlukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Baik, para penonton sekalian, kita ada soalan di Facebook kita bersama dengan Intan Zurina Abdul Razak. Yang mana soalan pada ayat yang ke-22 ni Ustaz, bolehkah Ustaz ceritakan kepada kami semua tentang ciri-ciri wajah serta sikap malaikat yang ditugaskan menjaga neraka? Adakah dengan melihat malaikat ini sahaja sudah cukup menakutkan orang-orang yang sedang dihambat menuju ke neraka? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Puan Intan Zurina yang bertanya soalan ini. Baik, saya nak merujuk kepada ayat kita pada pagi ini, ayat nombor 23 dalam surah As-Saffat. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan kepada kita, min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Serta hadapkanlah mereka ke jalan yang membawa kepada neraka. Allah perintahkan malaikat yang menjaga neraka ni, setelah dikumpulkan orang-orang yang kufur, orang-orang yang melakukan dosa, maksiat, yang tidak bertaubat kepada Allah ini, Allah minta dikumpulkan satu tempat. Selepas itu mereka ini dihadapkan, dibawa ke neraka jahim. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, dalam tafsir ada 3 pendapat ataupun ada 3 keadaan yang para ulama tafsir kata. Yang pertama, malaikat ini akan menarik secara kasar dan terus menghalau mereka ini masuk ke neraka jahanam. Pendapat yang kedua, tolak. Fahduhum maknanya tolak. Maknanya tolaklah, kan? Yang ketiga, tarik dan tolak. Dan yang keempat, mengarahkan dengan kasar supaya mereka ini pergi menuju ke neraka jahanam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, ketiga-tiga pendapat ini ataupun situasi ini menggambarkan kepada kita betapa garangnya, betapa bengisnya layanan malaikat kepada orang yang kufur, ingkar kepada Allah. Kerana itu dalam surah, saya rujuk dalam surah At-Tahrim, dalam surah At-Tahrim, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Baik, Allah Taala bagi tahu, wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kamu dan diri ahli keluarga kamu daripada api neraka yang mana bahan bakarannya daripada batu berhala, dan neraka itu kata Allah, alaiha malaikatun ghilazun shidad. Neraka itu dijaga, dikawal oleh para malaikat yang keras, yang kasar, yang bengis layanannya kepada sekalian ahli-ahli neraka. Mereka tidak menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bengis sungguh layanan yang diberikan oleh para penjaga neraka, para malaikat ini kepada ahli-ahli neraka. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Kalau kita lihat kan Ustaz kalau di penjara sendiri ataupun kalau kita lihat di filem-filem di Eropah sana Ustaz, bagaimana mereka dipenjarakan, layanan mereka di dalam penjara sana cukup menakutkan Ustaz. Hatta itu pun telah memberikan satu gambaran takutnya kita bila mana kita dipenjarakan di atas kesalahan kita, dan bagaimana kesalahan kita ketika mana kita dilayani oleh para malaikat di padang mahsyar nanti. Para penonton sekalian, kita ada pemanggil tanya bersama dengan Ismail Maisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Da'i dan Ustaz.
Okey, sebelum saya nak tanya soalan, saya nak minta Ustaz membetulkan bacaan Ustaz ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Silakan Tuan Haji, silakan. Ya, terima kasih, terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون صدق الله العظيم. Soalan saya tanya Ustaz, bagaimanakah perasaan bagi orang-orang yang melakukan zalim apabila mereka disoal, dan apakah ketika itu mulut-mulut mereka telah dikunci? Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, terima kasih. Berapa markah Ustaz kita nak bagi ni? Masya Allah, markah tinggi ni. Masya Allah. Tinggi dia sebab hari-hari baca Quran Ustaz. Betul, Jadi tajwidnya bagus. betul, bacaannya kemas dan sebagainya. Baik Ustaz, adakah mulut-mulut mereka akan dikunci ketika mana di hari pembalasan nanti Ustaz? Baik, terima kasih. Yang pertama sekali Tuan Haji Ismail, bacaan yang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala golongkan seperti yang Rasulullah sebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia itu orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Baik, ketika dihimpunkan di hari akhirat nanti, dilorongkan untuk dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, pada waktu itu orang yang kufur ingkar kepada Allah di atas dunia ini, pada waktu itu mereka menyesal sungguh-sungguh. Menyesal sungguh-sungguh. Antaranya dalam surah Az-Zumar, Allah Ta'ala rakamkan ada 3 perkataan yang mereka sebut, iaitulah mereka menyesal. Yang pertama, apa mereka sebut? Au taqulu nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Ya Allah, kecewanya aku hari ini, ya Allah, menyesal sungguh aku hari ini, ya Allah, sebab atas dunia dulu aku telah mencuaikan kewajipan-kewajipan agama, dan di atas dunia dulu aku telah memperolok-olokkan, mempersenda-sendakan agama Allah. Satu. Yang kedua, mereka kata apa? Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Kalaulah atas dunia dulu Allah Ta'ala bagi hidayah pada aku, atas dunia dulu aku jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ini penyesalan yang kedua. Penyesalan yang ketiga, apabila mereka diperlihatkan azab Allah di depan mata, mereka berkata, au taqulu hina taral azab law anna li karratan faakuna minal muhsinin. Kalaulah aku boleh kembali atas dunia, ya Allah, kalau aku boleh patah balik atas dunia, aku akan jadi orang yang melakukan kebaikan. Masya Allah. Ini penyesalan mereka. Wallahu a'lam. Maknanya kalau kita tengok anak-anak kita main game Ustaz biasa nyawanya ada 3, ada 4 Ustaz kan. Maknanya kalau mati tak apa. Dan boleh main balik. Boleh patah Tapi balik lah. bukan seperti itu di akhirat kelak. Kita dah tak diberi peluang untuk kembali ke atas dunia. Baik Ustaz, banyak lagi persoalan yang kita akan jawab, tapi kita dah tamat dah di TV3. Masya Allah. Para penonton, jangan ke mana-mana. Ada lagi 30 minit kita akan sambung di TV9. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Jom berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Habibi Ya Muhammad Ya عروس الخفقين يا مؤيد
ممجد يا إمام القبلتين. Rindu itu adalah anugerah dari Allah. Insan yang berhati nurani punya rasa rindu. Alhamdulillah, rindu kepada penonton-penonton. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih anda semua yang kekal setia bersama dengan kita pada hari ini dalam pengajian tafsir dan taranum surah As-Saffat ayat 22 sehingga ayat 24, yang mana ini dia Ustaz ya, kita membincangkan tentang orang-orang yang zalim yang dikumpulkan dan dihumbankan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat penonton kita, ada satu soalan di Facebook, boleh kita raikan Ustaz ya, insya-Allah, bersama silakan. dengan Hana Wanci. Soalannya, adakah pada hari itu diperintahkan kepada malaikat Zabaniyah untuk mengumpulkan orang-orang yang telah berbuat zalim pergi ke tempat hukuman mengikut perbuatan dosa mereka masing-masing dan mengikut kategori perbuatan dosa mereka masing-masing. Perbuatan zalim bagaimana dimaksudkan itu Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Puan Hana Wanci yang bertanyakan soalan kepada kita. Baik, tuan-tuan puan rahmati Allah, tentu sekalilah bila sebut neraka ini, antara petunjuk dalam Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW, neraka ini ada beberapa pembahagiannya, beberapa jenisnya. Sebagai contoh, yang pertama neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah ini dikhususkan kepada orang yang orang yang mana amalannya di atas mizan itu kurang berbanding dosanya. Mana dosanya lebih banyak daripada amalannya. Okey, ini neraka Hawiyah. Yang kedua, neraka Jahim. Neraka Jahim dikhususkan kepada orang yang mempersekutukan Allah, orang yang mensyirikkan Allah di atas dunia. Dua. Nombor tiga, neraka Sakar. Neraka Sakar ini ada setengah riwayat menyatakan sengatan terik mentarinya itu sangat panas memuncak. Neraka Sakar ini dikhususkan kepada siapa? Kepada orang yang tak salat, kepada orang yang kedekut, tak nak bagi sedekah. Ya. Walaupun Allah Ta'ala berikan kepadanya duit ringgit, beri kekayaan yang melimpah ruah, tapi kedekut, kikir kepada hartanya. Ini kepada yang disebut sebagai neraka Sakar. Yang seterusnya, neraka Lava. Lava pun ialah neraka yang dikhususkan kepada orang yang kikir plus ditambah pula ialah orang yang menghina orang fakir miskin. Orang yang menghina fakir miskin. Yang seterusnya neraka Hutamah, iaitulah neraka yang dikhususkan kepada orang kaya tetapi mereka mengingkari perintah berzakat. Ini antara contoh yang dinyatakan dalam Al-Quranul Karim. Karena itulah tuan-tuan, bila sebut ayat yang disebut tadi tentang orang yang zalim, kita sebut tadi, zalim yang pertama iaitulah zalim kerana melakukan dosa, maksiat, kemungkaran, menyeberang daripada hukum hakam Allah. Dan zalim yang paling tinggi, yang paling besar, yang paling dahsyat iaitulah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita ada pemanggil di talian. Siapakah gerangannya? Kita bersama dengan Cik Ilyas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daya Iman dan juga Ustaz Zarifi. Ya, tuan-tuan. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Cik Ilyas, begini tentang zalim ni juga. Selalunya dalam nabi-nabi banyak mengungkapkan seperti Nabi Allah Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Allah Adam juga Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan juga ada nabi lain seperti Nabi Musa juga ada ungkapan memohon kemaafan. Jika tidak dimaafkan, mereka lah tergolong dalam orang-orang yang rugi. Jadi nabi-nabi pun memohon ampun setiap kali melakukan kesalahan. Bagaimana dengan kita yang selalu melakukan kesalahan? Kita selalu juga Allah menyuruh kita bersegera untuk memohon keampunan. Jadi adakah kalau meninggalkan suruhan perintah Allah seperti solat, zakat,
dan perkara-perkara yang diwajibkan, juga dikatakan menzalimi diri sendiri. Minta pencerahan lebih lanjut daripada Ustaz Refi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bagaimana tu Ustaz? Terima kasih Tuan Haji Ilyas yang bertanya. Betul, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kita dituntut supaya bersegera untuk minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang Allah Ta'ala suka kita ni sebagai hamba, iaitulah kita bila kita bersalah, kita mengaku buat salah dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu tuan-tuan, ketika mana sepertiga malam, setiap hari sepertiga malam, Allah Azza wa Jal akan turun di langit dunia. Allah Ta'ala bertanya kepada hamba-hambanya, mana hamba aku yang nak minta ampun? Manakah dia hamba-hamba aku yang nak doa kepada Allah? Allah Ta'ala bertanya setiap hari sepertiga malam. Allah Ta'ala bertanya soalan itu. Maknanya, luasnya rahmat pengampunan daripada Allah. Qul ya ibadiyalladzi na asrafu wahai hamba-Ku yang telah yang telah menzalimi diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat, sehari Nabi akan beristighfar sebanyak 70 kali. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari baginda akan beristighfar sebanyak 100 kali. Tuan-tuan dan puan, Rasulullah yang maksum itu pun istighfar 70 kali ataupun 100 kali sehari. Kita termasuk dari saya yang banyak dosa ini, lebih-lebih lagi lah kita kena sentiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu tuan-tuan, Nabi sebut wa innamal a'mal bi khawatimiha. Kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala akan lihat amalan kita, bagaimana kita menutup riwayat hidup kita. Maknanya yang dulu-dulu kan, ketika kita muda, mungkin kita buat dosa banyak, minta ampun kepada Allah, kita buka buku baru yang di hujung itu yang Allah Ta'ala nak lihat. Kerana itu tuan-tuan, jangan tinggal doa ini ya. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, tutupkanlah hidup kami, riwayat hidup kami ini, matikanlah kami dalam husnul khatimah, sebaik-baik pengakhiran. Janganlah engkau tutup hidup kami, janganlah engkau tutup riwayat hidup kami dengan seburuk-buruk pengakhiran. Mudah-mudahan kita meninggal dunia, kalam akhir kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okey, baik Ustaz. Sahabat kita di Facebook bersama dengan Nur Dahlia Biru, apakah maksud ayat ini? Selain dari Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Dan yang kedua, Ustaz, sekiranya seseorang tidak mahu bertaubat, adakah ia akan berterusan dalam murka Allah dan hatinya terdorong untuk buat maksiat? Apakah ia tidak berpeluang untuk mendapat taufik dan hidayah Allah? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Puan Nur Dahlia yang bertanya. Tuan-tuan, dalam hadis riwayat Abu Hurairah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan kullu ahlin nar yara maq'adahu minal jannah. Baik, maksudnya tuan-tuan, ahli neraka ni setelah sedang diazab dalam api neraka yang marak menjulang, pada waktu itu Allah Taala membuka hijab mata mereka. Mereka boleh ataupun mereka diperlihatkan dengan keseronokan, kebahagiaan ahli-ahli syurga yang sedang menikmati keseronokan dalam syurga. Tengok ada iman bagaimana seksaan mental juga diberikan kepada ahli neraka. Dia sedang diazab dalam api neraka, tiba-tiba diperlihatkan ahli syurga yang sedang syok, yang sedang seronok menikmati kegembiraan, menikmati syurga. Jelas Ustaz. Oh ya Allah. Kan? Tengok bagaimana seksaan diberikan kepada mereka. Apabila mereka diperlihatkan dengan keseronokan, kebahagiaan dalam syurga, mereka berkata kepada Allah, ya Allah, kalaulah atas dunia dulu aku diberikan hidayah, ya Allah, hari ini aku telah jadi orang yang beriman. Mereka menyesal, meraung-raung. Mereka menyesali dengan apa yang berlaku, kecewa mereka.
Baik, pada satu masa yang lain tuan-tuan, dalam hadis yang sama, ahli syurga pula tuan-tuan, mereka apabila sedang menikmati keseronokan, kegembiraan dalam syurga, mereka diperlihatkan pada mata mereka ahli-ahli neraka yang sedang teruk, yang sedang diazab di dalam api neraka. Pada waktu itu mereka kata apa kepada Allah? Syukur, Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita atas dunia dahulu. Kalaulah Allah Ta'ala tak bagi hidayah kepada aku, habislah aku pada hari ini. Maknanya ahli syurga, mereka bertambah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu soalan Puan Nur Dahlia tadi, tuan-tuan, ingatan kepada diri saya dan kita semua, pintu taubat itu terbuka kepada kita sepanjang hari, sepanjang masa, setiap waktu, setiap minit, setiap detik, sehinggalah nyawa kita berada di kerongkong. Pada waktu itu sudah pun terlambat. Jadi tuan-tuan, jangan kita lengah-lengah lagi. Marilah cepat-cepat kita kembali kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita ada pemanggil di talian. Kak Yat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Aiman. Tahu je Kak Yat telefon. Tahulah Kak Yat mesti ada je tiap-tiap hari. Okey, silakan Kak Yat. Muhammad. Okey, terima kasih Dak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yat. Soalan Kak Yat pernah dengar yang kita tentang Ustaz satu ceramah tentang kita sebenarnya kita tahu Ustaz ilmu, kita tidak menyampaikan, kita akan diseret ke neraka. Jadi adakah maksud diseret tu lebih dahsyat daripada yang digambarkan dalam surah As-Saffat ni Ustaz? Tunjuk dan dari satu Ustaz, Kak Yat yang Kak Yat faham, Kak Yat ingat bila kita terima buku amalan na'udzubillah min zalik di tangan kiri kita akan terus dicampak. Jadi Kak Yat nak minta Ustaz jelaskan sikit tentang tu. Dan lagi satu Kak Yat nak mohon juga Ustaz jelaskan, macam tadilah yang Kak Yat tanya, adakah walaupun kita tahu ilmu yang sedikit tapi kita tidak yakin untuk menyampaikannya, adakah kita juga akan digolong dalam golongan yang diseret tu Ustaz? Itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali 3 soalan dah bagi Ustaz. Itu dia. Baik, kita nak pergi kepada soalan yang pertama Ustaz. Adakah maksud diseret itu adakah lebih daripada apa yang kita gambarkan Ustaz? Baik, dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita ialah orang yang ada ilmu ataupun orang yang dia menyampaikan ilmu tetapi dia tak beramal dengan ilmunya. Ini Allah Ta'ala murka. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemarahan, kemurkaan Allah amatlah besar bagi orang yang mana dia bercakap tapi dia tak amal apa yang dia cakapkan itu. Okey, ini peringatan kepada kita bersamalah. Maknanya apa yang kita sebut, apa yang kita ceramah, apa yang kita ungkapkan, kita buat apa yang kita sebut. Okey, satu. Yang kedua, tentu sekali lah tuan-tuan, kita memang disuruh untuk kita berkongsi ilmu. Man dalla ala khairin, sesiapa yang menunjukkan satu kebaikan, dia ajar orang, dia kongsi dengan orang kebaikan-kebaikan, orang lain amal apa yang diarah ataupun apa yang dianjurkan itu, kebaikan itu, kita pun dapat pahala sama seperti apa yang si pelakunya tadi. Ya, jadi maknanya tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, bila kita ada ilmu, kita ada pengetahuan, jangan lupalah kita sampaikan. Ya, kita kongsi. Jadi hari ini platform dah banyak kan, ada Facebook, ada Instagram, macam-macam lagi, ada TikTok kan. Jadi manfaatkan ruang ini untuk kita berkongsi kebaikan. Tetapi barang diingat, kita peringatkan diri kita, apa yang kita sebut tu kita buat, ya, jangan kita sebut tapi kita tak buat. Tetapi biasalah Dai Aiman, kita ni manusia biasa kan, kadang-kadang kita terlupa. Jadi jangan lupalah kita sentiasa peringatkan diri kita supaya kita patah balik, jadi kita perbetulkan kesalahan kita yang lalu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika. Para penonton ada lagi 2 soalan tadi. Ada soalan, betul. Jawab. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Jom berselawat. Allahumma salli ala sayyidina.
kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Dalam topik perbincangan kita pada hari ini, tafsir dan taranum surah Saffat ayat 22 hingga ayat yang ke-24. Baik Ustaz, tadi Kak Ayat ada tanya satu soalan yang menarik lah Ustaz. Adakah kita ni yang mungkin amal tak adalah banyak sangat Ustaz, dan mungkin ada juga melakukan kesilapan. Adakah kami ni tergolong juga di kalangan orang-orang yang zalim dan diheritkan di akhirat kelak Ustaz? Tentu sekali apabila kita sampai kepada ayat-ayat seperti yang kita bacakan pada pagi ini, ia menjadi satu peringatan kepada kita. Nombor satu, kita hamba Allah. Hamba Allah, tentu sekali kita jangan terputus dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala Maha Pengasih, Allah Taala Maha Pemurah, Allah Taala Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Yang paling penting kita ini sebagai hamba jangan terpisah dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah tuan-tuan rahmati Allah, dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bagi tahu kepada kita, syurga itu ada 8 pintu. Yang pertama pintu salat, yang kedua pintu jihad, yang ketiga pintu sedekah, yang keempat pintu rayyan, pintu ahli yang berpuasa, yang kelima pintu haji, yang keenam pintu khusus masuk syurga bagi orang yang menahan api kemarahan. Pintu yang ketujuh, pintu ahli zikir dan ahli ilmu. Dan pintu yang ke-8, pintu ahli tawakal yang masuk syurga Allah tanpa hisab. Maknanya ini 8 pintu orang yang akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu tuan-tuan, amalan kita mungkin tak banyak, tetapi biarlah amalan itu konsisten. Tetapi bila saya sebut begini, bukanlah kata yang wajib tu sekejap tinggal, sekejap buat. Tidak. Maknanya yang wajib itu mesti kita buat betul-betul. Ya. Sebagai contoh, Sayyidina Muaz pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolonglah tunjukkan kepada aku amalan-amalan yang boleh bawa aku masuk syurga dan selamatkan aku daripada api neraka." Apa yang Nabi beri jawapan kepada Sayyidina Muaz? Nabi bagi jawapan rukun Islam itu. Maknanya sembahyang, puasa, tunai zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan mengerjakan haji di Baitullah sekiranya mampu. Maknanya pada kita lah, kita nampak alah simple sangat ni kan. Tetapi maknanya yang salat, yang fardu tu, subuh sampai isyak, jaga sungguh-sungguh, sembahyang di awal waktu, sembahyang dengan penuh khusyuk. Biarlah sembahyang tu benar-benar berbekas dalam hati kita. Maknanya kita buat betul-betul, insya-Allah ya, syurgalah tempat kita. Wallahu a'lam. Tapi sebaliknya keadaan yang kita dapat gambarkan, dan ini kita sebut pasal syurga Ustaz. Sebaliknya keadaan yang digambarkan, keadaan ahli neraka ini ataupun orang yang zalim nak diheritkan dalam neraka, cukup menakutkan. Seperti mana soalan sahabat kita Izara Zulaika ni, bagaimana reaksi mereka dan apakah ketika ditahan itu mereka masih lagi membuat rayuan ataupun pasrah sahaja kerana untuk menunggu dihisap lebih lama, kerana riwayat mengatakan satu hari di hari akhirat bersamaan 1000 tahun dunia. Baik, dalam surah Al-Hajj ayat nombor 47, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Allah Taala beritahu kepada kita, sesungguhnya satu hari dari hari-hari azab di sisi Tuhan kamu menyamai 1000 tahun dari apa yang kamu hitung. Maknanya satu hari di hari akhirat bersamaan 1000 tahun di atas dunia. Ya Allah, lamanya. Umur kita pun sekarang ni tak sampai 50 tahun, tak sampai 40 tahun, tak sampai 1000 tahun. Kan? Tetapi di hari akhirat, satu hari di hari akhirat bersamaan 1000 tahun di atas dunia. Maknanya tuan-tuan perempuan, tak berbaloi lah ya kalau kita menghabiskan masa di atas dunia ini dengan kita melakukan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, situasinya di hari akhirat apabila dihumbankan ke dalam neraka, sebagai contoh dalam surah Al-Mulk, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ketika mereka itu, orang tak beriman, orang kufur, orang yang buat dosa ni, tak bertaubat pada Allah, mereka dihumbankan dalam neraka. Pada waktu itu mereka mendengar suara neraka yang menjerit, yang meraung-raung, yang sedang menggelegak panasnya api neraka itu. Pada waktu itu, apa malaikat yang menjaga neraka tanya kepada ahli neraka? Dia kata apa?
kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Atas dunia dulu, tidak pernahkah datang kepada kamu Rasul yang mendatangkan, yang memberi peringatan dan ingatan kepada kamu dulu? Maknanya malaikat tanya, hei, atas dunia dulu, tak datang ke Rasul kepada kamu? Tak sampai ke ingatan kepada kamu? Malaikat tanya tu bukan nak tahu jawapan, tetapi malaikat tanya tu ialah untuk perli, untuk persenda. Nah, kamu rasakan sekarang. Tuan-tuan, pada waktu itu ahli-ahli neraka minta kepada Allah supaya nak patah balik di atas dunia. Dan dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut ahli neraka ataupun di hari akhirat nanti, mereka minta untuk kembali di atas dunia ni nak buat apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Nak patah balik atas dunia ni sebab apa? Nak sedekah dan nak jadi orang-orang yang saleh. Tapi tak boleh, tak Tak boleh chance, dah, tak ada chance tak ada dah. chance dah. Tak ada Okey, peluang Ustaz. kedua dah, tak ada dah. Tapi kita bagi peluang dekat Mamu, Ustaz. Tu Oh, tadi soalan. Masya Allah. Tapi dia ada peluang. Baik, insya-Allah. Silakan. Mamu ke bersama dengan kita pada hari ini? Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu dia. Allah, Waalaikumsalam Hanifah. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Ustaz sihat, Ustaz. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, memohon doa Ustaz Amin, dan amin. dan kru-kru semua yang dengar semua ni, kita minta lah pada Tuhan biarlah kita selamat daripada dunia sampai ke akhirat, insya-Allah. Amin. InsyaAllah. Kita doalah semua. Biar ayat-ayat ni semua biarlah surut habis, minta pada Tuhan semua. Amin. Insya-Allah. Okey, silakan Mamu. Soalan Mamu, kadang-kadang Mamu buat dosa, banyak Mamu buat dosa, tapi Mamu tak tahu kita Mamu buat ni dosa kat Ustaz. Ustaz kadang-kadang Ustaz punya tanya tu pun Mamu buat dosa lagi kat Ustaz. Pasal apa Mamu punya tanya tu sikit saja. Tapi Mamu pergi letak ketik-ketik batu semua depan dengan rumah Ustaz. Mamu letak. Tapi panggilan untuk Mamu punya tanya. Tapi adakah patut Mamu buat lagu tu? Tapi Mamu buatnya salah tu Mamu tak tahu. Tapi Mamu ingat bagus. Tapi tak bagus. Bila mana buatan Mamu ni, adakah elok buatan Mamu ni nak masuk surga Allah ni? Bolehkah nak masuk surga Allah ni? Lagunya buat nanya kat orang, Mamu buatlah lagu tu. Tapi bukan Mamu seorang. Ikut Mamu ni banyak orang buat lagunya perangai Mamu ni. Lagunya Okey. Ustaz tolonglah nasihat kat kami. Semua Baik, yang Mamu buatnya dosa semua. Baik. Baik, Terima yang tu kasih. soalan Mamu, doalah kat Mamu. Bagi selamat daripada Amin dunia ya sampai Allah. akhirat. Terima kasih Mamu. InsyaAllah kita doakan Mamu pun sihat-sihat sejahtera. Baik Ustaz, bagaimana? Kita ni insyaAllah lah kita dah dengar kuliah daripada Ustaz dan sebagainya, tapi masih lagi melakukan kezaliman Ustaz. Baik, tentu sekali al-insan la yakhlu min al-khata' wan nisyan. Kita sebagai manusia memang tak lepas daripada kealpaan, kelupaan dan dosa. Kita memang lakukan kesalahan. Baik, apabila kita lakukan kesalahan, jangan lupa kita cepat-cepat patah balik, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita minta ampun kepada Allah. Kerana apa? Kerana dalam ayat yang terakhir yang kita baca pada pagi ini, waqifuhum innahum mas'ulun. Kita ni akan ditanya, disoal satu persatu apa yang kita buat di atas dunia ni. Dan Mamu tadi subhanallah kan, orang yang selalu menginsafi diri, yang merenung diri, yang muhasabah diri, inilah orang yang akan mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebagai contoh, Mamu kita lah. Mudah-mudahan kita semua ni jadi orang yang sentiasa bermuhasabah diri. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, sedikit doa ringkas sebagai doa penutup kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan diberikan, dan esok juga temu janji bersama dengan kita juga Ustaz. Mungkin ada yang mungkin tak puas lagi dengan taradum Ustaz sebentar tadi, dia terlepas tadi kan. Baik, jadi esok para penonton sekalian bersama dengan Al-Fadhil Ustaz dan juga saya sebagai moderator dalam sambungan ayat seterusnya 25 sehingga ayat 27 dengan ayat yang lebih menarik dan kupasan yang lebih menarik. Kita jumpa esok. Ila liqa' ma'assalamah. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
atubu ilaih. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.